Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk PDPR kita pada hari ini kita akan belajar unit 6, kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Okey. Dalam tajuk ini ada 9 standard kandungan yang akan kita sentuh. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, okey, sedikit pengenalan ataupun sedikit ulang kaji, okey. Kecergasan fizikal ni terdiri daripada 2 komponen. Komponen pertama yang berdasarkan kesihatan, okey, dan yang kedua berdasarkan lakuan motor. Okey, komponen kesihatan terdiri daripada 5 komponen dan berasaskan lakuan motor terdiri daripada 6 komponen. Okey. Untuk tingkatan 4 ni, okey, kita akan belajar kecergasan fizikal di bawah kesihatan. Kita akan belajar secara terperinci di bawah aspek kesihatan sahaja. Okey, kalau dalam buku teks awak boleh tengok muka surat 137. Okey, kita tengok kapasiti aerobik. Apa itu kapasiti aerobik? Okey, kapasiti aerobik ialah keupayaan seseorang melakukan aktiviti dalam jangka masa yang lama. Okey, katakan seseorang individu tu dia dapat buat aktiviti dalam jangka masa yang lama, maksudnya dia mempunyai tahap kecergasan yang sangat baik. Okey, berada pada tahap yang baiklah. Okey. Kapasiti aerobik juga dikenali sebagai VO2 max, merupakan penggunaan maksimum oksigen oleh badan semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, kita tengok jadual di bawah tu, jadual kapasiti aerobik. Okey, jadual ni macam mana kita nak tahu? Okey, kita nak tahu kita berada pada tahap yang cergas ke, tidak cergas ke atau sederhana, ialah kita perlu mengambil kita punya kadar nadi rehat. Okey. Kadar nadi rehat ni apa dia? Okey. Kata kunci ialah rehat. Okey, maksudnya kita bangun sahaja daripada tidur kita pada waktu pagi, kita ambil kita punya bacaan nadi. Okey, selama berapa? Okey, selama 1 minit. Okey, ataupun kita boleh ambil selama 10 saat dan dikalikan dengan 6. Okey, lepas tu bila kita dah dapat kita punya denyutan nadi tu, kita boleh tahu dah. Kalau kita dapat lebih daripada 80 seminit tu, maksudnya kita ni tak cergas. Okey, dekat mana kita boleh ambil kita punya bacaan nadi? Okey, ada 2 tempat, pergelangan tangan dan juga kita dekat leher. Okey, kita tengok jadual di sebelah. Okey, jadual peratusan kadar nadi. Okey, kalau kita tengok dekat KNM. KNM tu apa dia? KNM ialah kadar nadi maksimum. Okey, macam mana kita nak tahu kadar nadi maksimum? Dia punya formula dia ialah 220 tolak dengan umur. Okey, kalau awak semua berumur 16, okey, maksudnya 220 tolak dengan 16. Okey, jadi kadar nadi maksimum untuk semua orang ialah 204. Okey, kalau awak tengok yang 50%, 60% tu, itu ialah intensiti latihan. Okey, berapa tahap intensiti latihan yang kita nak buat. Okey, katakanlah pada hari ni awak nak buat intensiti latihan awak ialah 60%. Okey, bermaksud bila awak dah berlari, katakan awak dah berlari selama 20 minit katakan. Awak berlari 20 minit, bila awak dah habis, okey, awak ambil bacaan nadi. Okey, awak ambil bacaan nadi, katakan awak dapat 138. Okey, maksudnya awak belum capai lagi. Tak dapat pun lagi yang awak kata tadi awak nak buat intensiti latihan awak 60%. Okey, maksudnya kenapa? Maksudnya awak kena tambah kelajuan lah. Maksudnya dengan kelajuan tadi tu tak dapat nak capai tahap intensiti yang kita nak. Okey. Seterusnya kita tengok latihan fartlek.
Okey, latihan fartlek lebih kepada permainan, speed play atau perubahan kelajuan. Okey, latihan ini menekankan pembinaan kapasiti individu. Okey, aktiviti latihan mempunyai tempo dan kadar kelajuan tertentu. Okey, contoh dia berlari perlahan-lahan, larian bukit, turun bukit, striding, lari pecut dan berjalan. Ini yang cikgu bagi tahu tadi, perubahan kelajuan. Okey. Apa yang dikatakan perubahan? Okey, daripada mula berlari perlahan-lahan. Maksudnya perlahan je lah kan. Dia punya kelajuan dia. Lepas tu bila kita nak lari bukit, kita kena tambah kelajuan. Nak turun bukit, kita kena perlahankan semula. Okey, itu yang dia kata latihan ini ialah latihan perubahan kelajuan. Seterusnya ialah latihan Tabata. Okey, latihan ini diperkenalkan oleh Dr. Tabata Izumi dan sekumpulan pengkaji daripada National Institute of Fitness and Sport di Tokyo. Okey. Jadi dia punya surat beranak dia daripada Jepun lah kan. Okay, dia start dia daripada Jepun. Dan sekarang semakin ramai orang yang melakukan latihan Tabata. Okey, selalunya aktiviti ni, latihan ni mengambil masa kurang daripada 30 minit sahaja. Okey, dekat sini dia bagi 5 contoh aktiviti yang kita boleh buat. Okey. Yang pertama ada push up, okay, ada body weight squat, ada jumping jack, ada mountain climbers dan juga ada burpee. Okay, selalunya latihan Tabata ni kita akan buat sambil diiringi kan. Kita akan buat bersama-sama dengan sambil kita dengar muzik. Okay. Dalam tajuk capacity aerobik ni, okay, 2 latihan ni sahaja yang dia bagi contoh. Okay, iaitu yang pertama latihan fartlek dan yang kedua latihan Tabata. Okey, baik, cikgu rasa itu sahaja untuk PDP kita pada hari ini. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada kelas kita yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.